Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi ya kita dalam kebentuk dan teknologi tingkatan 1. Okey, untuk bab 5 ni kita akan teruskan bagi aplikasi teknologi. Kita sekarang masih lagi belajar kebentuk sistem vertigasi. Hari ini kita nak sambung untuk tajuk 5.1.4. Okey. Kepada yang belum melihat ataupun menonton 5.1.3 yang sebelum ni, kena tengok dululah, kena tonton dulu video tu, barulah nanti boleh faham apa yang kita nak belajar dalam 5.1.4 ni. Bagi tajuk 5.1.4 ni, kita akan belajar tentang analisis elemen reka bentuk dalam sistem vertigasi. Macam mana kita nak buat analisis, ya. Jadi kita 5.1.3 tu kita dah lakarkan kita punya sistem vertigasi. Yang ni kita nak buat analisis. Adakah kita punya lakaran tu kalau daripada segi konsepnya tu betul ke, tidak ke? Jadi kita akan analisis dalam tajuk ni lah. Sebelum kita buat analisis, kita kena buat sedikit ulang kaji. Apakah yang dimaksudkan dengan analisis elemen reka bentuk ni? Ini sebenarnya kita dah macam patah balik bab 1 tau. Kalau awak tengok masa bab 1 kita ada belajar elemen dan juga prinsip reka bentuk. Okey. Jadi bagi yang ni, bagi 5.1.4 ni, dia akan ulang sikit. Okey. Anda telah pun menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem vertigasi. Ini dekat 5.1.3 yang kita belajar sebelum ni. Dengan menggunakan kreativiti dan inovasi sendiri. Ini ayat ni baik ni, kreativiti dan inovasi sendiri. Ada pelajar yang kita dapat kesan dia meniru. Sebenarnya meniru ni bukan tak boleh. Awak tiru daripada Google ke apa, awak kena ubah suai sedikit ikut kreativiti. Kreativiti tu yang mahal sebenarnya, yang membezakan kita dengan hasil kerja orang lain tu kreativiti. Anda perlu memastikan semua elemen reka bentuk diaplikasikan. Okey, jadi bila dia kata anda perlu memastikan semua elemen reka bentuk diaplikasikan, jadi kita kena tahu apa dia elemen reka bentuk tu. Jadi kita tengok elemen reka bentuk ni, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan juga ruang. Jadi ada 7 elemen kena masukkan dalam lakaran tu. Sebab masa kita melakar tu mungkin kita seronok, kita ada idea, kita dah lakar. Dah siap lakaran, baru kita ingat, ada tak elemen reka bentuk yang kita terlupa nak masukkan. Itu dia sebenarnya kalau bahasa mudah dia. Kita kena semak balik, kita kena check balik yang kita buat tu dengan elemen reka bentuk kita. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan garisan? Ini dia ada bagi contoh. Dalam sistem vertigasi, garisan menunjukkan lakaran laluan paip, saliran, injap kawalan dan komponen yang digunakan. Ini adalah huraian dia. Sebab nanti kita akan ada satu jadual yang kita kena lengkapkan. Jadual ni boleh katakan macam jadual senarai semak. Jadi kita akan bandingkan lakaran kita dengan jadual tu. Tapi sebelum kita isi jadual tu, kita kena faham apakah huraian bagi setiap elemen tu. Jadi yang dimaksudkan dengan garisan tu tadi ialah lakaran laluan paip, injap kawalan dan sebagainya, dan komponen-komponennya. Rupa menunjukkan gambaran lakaran dalam bentuk 2D. Dalam lakaran kita tu ada tak komponen-komponen ataupun bahagian yang kita lakar dalam bentuk 2D. Bentuk menunjukkan keseluruhan sistem pada pandangan mata sebenar. Bentuk lebih mudah difahami berbanding dengan lakaran 2D. Contohnya macam tangki neutron dan polybag biasanya akan dilakar dalam bentuk 3D. Jadi tu ada bentuk dia. Okey. Tekstur pula merujuk kepada
Lakaran reka bentuk sistem yang dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi terhadap sesuatu objek yang dilakar. Maksud dia, bila orang tengok lakaran tu, dia dapat rasakan bahawa objek tu berpermukaan licin ke, berpermukaan kasar ke. Kalau polybag tu ada lubang-lubangnya ke. Kalau mungkin awak buat tangki neutron tu, dia ada cembung ke di bahagian dindingnya ke. Jadi ada bahagian-bahagian tekstur permukaan yang dapat dilihat dalam lakaran awak tu. Okey, sebab lakaran setiap pelajar berbeza kan. Okey, nanti kita akan cuba tengok ada tak kelihatan tak tekstur dia. Okey, tadi dah 4, dia ada 7 semua. Yang kelima, saiz. Saiz dalam elemen reka bentuk ni menunjukkan perbezaan. Ada beza tak jarak atau pembandingan komponen yang digunakan. Okey, maksudnya di sini contohnya jarak antara bekas tanaman tu daripada lakaran awak tu, dapat tak kita nampak jarak ataupun gap di antara polybag. Okey, lepas tu nampak tak perbezaan saiz tangki neutron dengan polybag. Kalau semua ni nampak sama aja, maknanya tak ada perbezaan saiz. Pembaca ataupun macam kita yang lihat lakaran tu tak dapat nak buat, tak dapat detect, tak dapat kesan mana beza, mana satu tangki, mana satu polybag. Kalau sampai tahap macam tu, maknanya daripada segi saiz awak salah. Kalau daripada segi saiz ni, kita tengok sekali imbas, kita tahu, oh ini tangki, ini polybag, maknanya saiz awak betul lah. Warna. Warna menunjukkan kesan tone pada objek yang dilakar. Sebagai contoh, lakaran komponen reka bentuk sistem yang menggunakan teknik rendering. Jadi katakanlah awak tak warnakan awak punya lakaran, tak ada masalah, tapi awak kena renderkan lah. Maknanya kan kita dah belajar bab 4. Sebelum ni kita dah belajar rendering dan juga bayang. Tengok balik tajuk tu kalau awak tak faham ataupun tanya dengan saya. Pasal kita dah buat dah benda ni cuma kali ni kita buat pada polybag dengan tangki. Dia dua je komponen utama yang nak kena render dan juga kena tunjukkan image bayang tu. Kita nak bagi cantik lakaran kita, dua perkara ni kita tak boleh abaikan lah. Dan yang terakhir sekali, ruang. Ruang ditunjukkan untuk memisahkan antara satu komponen dengan komponen lain. Contohnya kedudukan komponen dengan persekitarannya secara ilusi. Okey, jadi maknanya dalam lukisan tu kita nampaklah ada ruang tanaman awak tu berapa besar, kawasan dia tu. Maknanya kita tengok, kita boleh nampak dia punya kedudukan dia. Macam pokok awak besar mana, polybag awak saiz dia tu, ruang tu, nampak pokok dekat tengah. Kita nampak ada ruang dekat situ. Itu kita anggap dia sebagai memenuhi elemen reka bentuk lah. Okey. Lagi satu, sesetengah daripada pelakar ni ataupun pereka bentuk dia suka tunjukkan ruang dalam bentuk perspektif. Ada juga yang gunakan perspektif satu titik, dia nak tunjukkan lebih. Nanti kita tengok beberapa jenis lakaran yang dah dihasilkan dan macam mana ruang diwujudkan dalam lakaran tersebut. Okey, sekarang kita tengok contoh lakaran yang telah dihasilkan. Ini satu contoh yang saya ambil daripada buku teks. Dalam contoh ni, pereka bentuk ni menunjukkan penyusunan sistem vertigasi gegelang. Kalau awak lihat, ini adalah contoh lakaran perspektif satu titik. Kenapa saya kata perspektif? Awak lihat pipe dekat sebelah sini, yang dekat dengan kita ni, yang saya tandakan ni, dia panjang. Dia panjang, yang jauh tu, yang kat depan ni, yang kat atas ni, dia pendek. Tangki neutron tu dia nampak kecil sikit. Sebab apa? Dia jadi perspektif. Jadi gambar ni semua menguncup ke titik lenyap. Ini adalah lakaran perspektif. Okey, perspektif satu titik. Ini contoh. Okey. Kalau awak perasan dekat lakaran ni, satu benda yang mustahak dan selalu pelajar tertinggal ialah pelabelan.
pelakar pereka bentuk ini dilabelkan setiap komponen. Tangki nutrien, siku 90 darjah, polybag, pipe poly, ya, elemen, elemen juga dimasukkan. Jadi maknanya dah tulis siap-siap. Awak tengok berapa elemen dia tulis. Rupa bentuk saiz 3, garisan ruang 5, tekstur warna 7. Cukup. Jadi walaupun dia nanti dia senang nak kesan balik dekat mana dia punya elemen. Ini pula satu contoh daripada pelajar kelas 1 KAA 2 Nur Alia Atira. Kenapa saya ambil contoh dia? Sebab dia dah hantar awal kan. Masa kita buat slide ni, dia antara pelajar yang cuba hantar awal. Bagus, tahniah kita ucapkan. Saya tunjukkan dia sebagai contoh. Nanti kita tengok macam mana yang dikatakan. Pertamanya, kalau kita lihat secara mata kasarnya, mungkin ada kelemahan sedikit. Yalah, cubaan pertama ni biasa. Pereka bentuk, kalau cubaan pertama dia ada buat silap, ini adalah perkara biasa. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, antara benda yang boleh kita tingkatkan ialah yang pertama dari segi label. Mungkin dari segi label, Nur Alia ni cubaan pertama dia pun belum sempat label. Sepatutnya dia kena labelkan lah. Yang mana polybag, yang mana tangki nutrien. Okay. Kemudian kalau kita lihat dari segi penyambung pipe tu macam sesiku, tak dinyatakan. Yang mana tube micro tidak dinyatakan. Kemudian kalau kita lihat dari segi saiz, mungkin daripada tangki dia, tangki nutrien dia, saiz dengan polybag macam lebih kurang je. Oleh kerana ini adalah lakaran isometrik, sepatutnya tangki dia mungkin besar lagi ni sepatutnya. Saya rasa logiknya memang lebih besar lah. Keduanya mungkin dari segi tekstur polybag ni dia tak ada lubang-lubang kan. Tapi kalau dia gunakan pasu, tak tahulah, pasal dia tak nyatakan sama ada dia gunakan polybag atau pasu. Jadi bila kita tak label, maklumat-maklumat seperti itu boleh jadi mengelirukan. Pembaca boleh keliru ni guna pasu ke, guna polybag ke. That's why kenapa kita kena labelkan. Okay. Tapi apa-apa hal pun, terima kasih kepada Nur Alia Atira. Okey, inilah contohnya jadual 5.2, iaitu contoh borang analisis elemen reka bentuk fatigasi. Awak lihat dia bagi 7 kan, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan juga ruang. Awak kena tik ada ke tak ada. Ini gambar pensil ni dia bukan sahaja ni, maknanya dia awak kena isi lah. Kalau ada garisan awak tik ada, kalau tak ada tulis tak ada. Lepas tu kita buat huraian lah kenapa dia tak ada. Terlupa ke. Contohnya dari segi warna kita tak buat macam tadi Alia, dia tak ada render, tak ada shadow, tak ada bayang. Maknanya bila kita tik tiada tu, kita akan nampak kelemahan kita. Terutamanya kalau kita buat 2-3 lakaran, kita nak pilih lakaran mana yang paling cantik, paling sesuai, yang akan kita rujuk untuk pembinaan sistem nanti. Kita tengok pada benda ni lah. Jadi kita tahu apa yang kita kurang. Dia bukan nak cari salah, dia nak cari kelemahan kita tu masa kita lakar tu. Sebab bila kita lakar betul, benda tu praktikal untuk kita binakan sistem tersebut kan, barulah nanti sistem tu tak banyak masalah di masa hadapan. Itu pentingnya di peringkat lakaran ni. Mari kita cuba isi satu borang analisis elemen reka bentuk sebagai kajian. Ini kita tunjuk sebagai contoh. Kita ambil balik lakaran buku teks tadi. Kita buatkan jadual sama. Macam ni saya ubah, saya tak ada tiada ni saya tulis, saya tak buat tik, saya tulis ada ke tak ada. Garisan ada, rupa ada, bentuk ada, tekstur ada, saiz ada, warna ada, ruang ada. Macam mana saya tahu garisan ada tak kat sini, elemen garisan. Dia siap labelkan lagi kat mana garisan yang dia buat. Rupa ada tak rupa, elemen rupa, kan nampak rupa. Yang mana image 2D dia pump air dia kecil kan, dia buat rupa kat sini je. Awak pun nampak, ya ke pump air, dia buat 2D kan, dia kecil. Bentuk
bentuk lakaran dalam bentuk 3D, nampak bentuk 3D, silinder tinggi untuk tangki. Bentuk polybag, ada tak bentuk polybag? Ada tak rupa dia tu? Ada. Rupa anak panah ni ada tak? Ada. Jadi rupa, bentuk, selesai. Tekstur, kalau kita tengok tekstur dekat polybag ni semua ada bintik-bintik dia. Awak boleh rujuk dengan buku teks, benda ni sama. Ada tak tekstur dia? Okey, nampak berlubang-lubang kan? Okey, selesai tekstur. Saiz polybag dan saiz tangki dapat ditunjukkan dalam lakaran perspektif. Saya boleh nampak lah, tangkinya lebih tinggi, lebih besar daripada semua polybag. Okey, lepas tu saiz tube micro dengan pipe yang tertier ni, nampak perbezaan dia kan? Yes, so kita nampak beza antara pipe, saiz pipe poly dengan saiz tube micro tu ada beza. Kalau awak buat ni sama besar, jadi tak ada perbezaan saiz kat situ. Warna, diwarnakan tak? Ya, diwarnakan. Ada nampak render, ada nampak bayang. Okey, last sekali ruang antara polybag yang disusun dapat menunjukkan jarak antara tanaman. Ini sama lebih kurang saiz tadi sebenarnya, tapi maksud ruang kat sini sebenarnya lebih kepada keseluruhan. Kita nampak ruang dia tu. Ini adalah ruang tanaman dia. Kita nampak ada ruang kan? Ya, maknanya bila kita nampak ada, kita huraikan, selesai. Okey, maknanya 7 elemen ni ada. Jadi lakaran ini boleh diterima. Cuma kalau dia ada 3 lakaran, baru kita akan nilai dia dari segi kesusahan untuk buat ke, kos ke, tu yang kemudian. Tapi lakaran dia okey, maknanya lakaran ini kita terima. Okey. Sampai kepada bahagian tugasan pelajar. Jadi oleh kerana untuk 5.1.3 kamu dah siap melakar sepatutnya. Okey. Mungkin selepas kamu lihat ataupun kamu tonton video ni, kamu macam baru dapat kesan lakaran yang awak dah buat sebelum ni tu kat mana salah dan silap dia. Tak ada masalah. Yang paling senang nak cek untuk kita semak balik lakaran kita tu, kita buat jadual. Buat jadual analisis elemen ni. Memanglah tengok kalau nampak buat jadual ni, alah kenapa nak kena buat jadual? Tak ada. Kadang-kadang kita tak perasan kita buat silap. Namanya buat silap, kalau kita sedar tu maknanya bukan silap. Itu sengaja kan. Jadi kita buat je jadual ni. Jadi bila buat jadual nanti kita boleh semak. Macam ni, awak masukkan lakaran anda. Ini contohlah. Dia tak perlu masukkan sebelah-sebelah macam ni. Maksudnya awak bandingkan lakaran anda, awak tulis dekat sini, dekat dalam ruang jadual tu. Pastikan setiap komponen dan elemen dilabel dan ditunjukkan. Macam tadi, sahabat kita tadi, dia belum sempat labelkan. Ini saya bagi contoh aja, maknanya dia kena labelkan untuk memudahkan pembaca faham. Kemudian isi. Ini jadual yang kosong yang kamu boleh tirulah, kamu isi. Yang ni tak apa tiru. Yang rekaan ni kita nak kreativiti. Itu saja. Cuma huraiannya tu tak tahu nak tulis sangat, tak tahu nak buat ayat ke, boleh tanya dengan saya lah. Jangan susah hati. Macam ni, Alia ni bila dia buat dalam bentuk isometrik, kita senang nak nampak ruang dia. Dia yang susah sikit nak nampak bahagian ruang ni ialah bila buat dalam 2D tu. Mungkin susah lah kita nak tahu pasal kalau awak lukis daripada pandangan atas, awak lakar daripada pandangan atas, kita tak tahu lah ketinggian tangki berapa, ketinggian poli tu berapa, ruang yang awak nak pakai dia kecil ke besar ke. Polybag ni ada banyak saiz ada kecil ada besar. Jadi lakaran 3D lebih baik lah. Okey. Untuk 5.1.4 kita akan stop dulu sampai sini. Sebab kita nak bagi peluang awak untuk membina jadual. Dan di akhirnya nanti lepas bina jadual, kita akan kesan kelemahan-kelemahan dalam lakaran kita. Maka kita boleh baiki lah. Betulkan semula lakaran tu. Itu tujuan dia. Jadi lakaran tu kita tengok balik. Yang 5.1.3 kita kena betulkan. Sebab selepas ini kita akan cuba buat kita akan buat model dan juga mockup. Jadi kalau dekat bahagian lakaran kita tak selesai,
Nanti masa nak buat model dan mockup kita takut kita ada masalah. Okey. Sehingga bertemu lagi. Okey, selamat mencuba. Apa-apa soalan boleh ditanyakan dalam ruangan komen, ataupun yang mana belajar dengan saya boleh terus ke dalam grup Telegram ataupun WhatsApp kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera, stay safe, stay healthy. Okay, bye.